baik sini untuk kita sama-sama lah teruskan sesi pembacaan kitab Safinatul Najah. Jadi seperti biasa, ada kata suara tak jelas ataupun suara tersekat-sekat, terus bagi tahu kat chat tulis tak jelas ataupun tersekat-sekat. Okay, jadi bagi yang terlepas, bagi yang apa, mungkin terlepas sesi yang sebelum-sebelum ni, sebelum ni kita ada sesi sebelum ni kita dah cerita tentang sakta tu solah. Kita dah cerita tentang diam-diam dalam solat. Kalau ada terlepas ke tak, boleh tengok, boleh check out, ada video. Linknya ada diberikan di grup Tele, di channel Tele. Okey. Jadi hari ini insya-Allah kita masuk fasal baharu. Fasal tentang apa? Fasal tentang rukun-rukun yang terdapat padanya taubat lillah. Okey, baik. Insya-Allah dah mulakan pembacaan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini wa ja'alana minal mukhlisina biqira'atihi amin. Faslun fil arkani allati talzamu fiha tawaliyatu. Fasal pada menerangkan tentang al-arkani allati rukun-rukun yang talzamu fiha padanya at-tawalilah, akan oleh tawalilah. Jadi rukun-rukun yang perlu ada tawalilah padanya. Jadi al-arkanu allati talzamuhu fiha tawalilah tu arba'atun, rukun-rukun solat yang talzamuhu fiha, yang perlu ada padanya tawalilah atau tawalilah tu arba'atun, ada 4. Yang pertama ar-ruku'u, ruku'. Yang kedua wal-i'tidalu dan i'tidal. Dan yang ketiga sujud, was-sujudu, sujud. Dan yang keempat wal-julusu baina as-sajdataini, dan duduk di antara dua sujud. Jadi tentang tawalilah ni kita dah cerita dah. Kalau join sesi sebelum ni, kita dah cerita dah tentang tawalilah ni. Dah cerita panjang dah tentang rukun-rukun tawalilah ni apa semua. Jadi hari ni insya-Allah kita baca je. Ada kata terlepas, boleh rujuk video yang ada sebelum. Jadi kita sambung lagi. At-tawalilah tu, bermula tawalilah itu ialah ia sukunul ba'da harakatin bihaitsu yastaqimu kullu 'udwin mahallahu biqadri subhanallah. Bermula tawalilah itu ialah sukun, diam, ba'da harakatin, selepas pergerakan melakukan rukun fi'li itu. Yastaqimu kullu 'udwin, tetap. Yastaqimu, tetap. Kullu 'udwin, setiap anggota badan. Mahallahu, pada tempatnya. Biqadri subhanallah, dengan kadar subhanallah. Jadi tawalilah itu apa tu? Tawalilah itu ialah diam selepas kita selesai bergerak melakukan rukun fi'li. Rukun fi'li yang mana? Rukun fi'li atas dia nampak ialah rukuk, i'tidal, sujud dan duduk dan tersujud. Bihaitsu, dengan sekira-kira macam mana, yastaqimu kullu 'udwin, tetap. Yastaqimu kullu 'udwin mahallahu, tetap setiap tubuh badan kita di tempatnya. Biqadri subhanallah, dengan kadar subhanallah. Jadi tawalilah dia ialah apabila kita dah melakukan satu rukun fi'li itu, kita dah sempurna. Contoh kita rukuk, kita dah sempurnakan perbuatan rukuk, kita dah sempurnakan pergerakan kita untuk melakukan posisi rukuk itu. Jadi bila dah sempurna tu kita diam. Diam tu macam mana? Diam itu dengan kadar, dengan sekira-kira macam mana? Yastaqimu kullu 'udwin mahallahu, tetap setiap tubuh badan kita itu di tempat dia. Contoh kalau macam rukuk, tangan kita kat mana? Tangan kita dekat posisi kita, tangan kita kat lutut sebagai contoh je kan bila rukuk. Jadi tetap setiap tubuh badan kita pada tempat dia dengan kadar subhanallah. Dengan kadar subhanallah. Bukan kena baca subhanallah, tapi dengan kadar subhanallah. Jadi rukuk tu kita diam. Kita diam pada posisi rukuk tu, semua tubuh badan kita diam
letak pada tempatnya, pada posisi rukuk itu dengan kadar subhanallah. Itu taubalilah. Jadi taubalilah, jadi fasal ni dia cerita pasal taubalilah. Jadi taubalilah tadi pada empat tempat rukuk, i'tidal, sujud, duduk dan terus sujud. Dan taubalilah itu macam mana? Taubalilah itu ringkas. Kita ringkaskan ialah kita diam dengan kadar subhanallah. Macam tu, kita tak bergerak dengan kadar subhanallah. Okay, itu ringkas. Jadi kita selesai menceritakan tentang fasal taubalilah. Sekarang kita masuk fasal baharu. Faslun asbabu sujudis sahwi. Fasal pada belerang asbabu sujudis sahwi. Asbabu sujudis sahwi, sebab-sebab sujud sahwi. Okay. Jadi sebelum kita masuk dalam sujud sahwi ni, sebelum kita ceritakan tentang sujud sahwi ni, kita terangkan dulu tentang jenis-jenis sujud yang ada. Jenis-jenis sujud yang ada. Jadi jenis-jenis sujud yang ada 4. Ada 4, tiada tambah je. Jangan ditambah-tambah sujud lain yang tak diajarkan. Jenis-jenis sujud ada 4 ni. Yang pertama, sujud solat. Sujud pada solat. Sujud pada solat dengan makna sujud rukun solat tu. Sujud yang rukun solat tu. Itu yang pertama. Sujud rukun solat ni ataupun sujud solat ni berlaku bila? Berlaku dalam solat lah. Nama pun sujud rukun solat kan. Sujud yang dilakukan ketika kita solat, sujud yang merupakan rukun solat tu. Maka berlakunya dia harus di dalam solat lah. Tak boleh berlaku pada waktu ketika lain. Kemudian yang kedua ialah, jadi sujud yang kedua ialah sujud tilawah. Sujud tilawah ialah sujud yang kita lakukan kerana membaca ataupun kerana melalui kerana membaca ayat sejadah. Ayat sejadah. Maka bila kita boleh lakukan sujud tilawah ni, untuk sujud tilawah ni kita boleh lakukan ketika dalam solat dan juga di luar solat pun kita boleh buat juga. Adalah kita baca ayat sejadah. Itu ayat sejadah yang popular dalam surah Sajadah. Illa ma yu'minu bi ayatina allazi idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Itu antara ayat sejadah yang popular lah tu. Tapi banyak aja dalam Quran yang lain. Okay, jadi untuk sujud tilawah ini boleh berlaku di dalam solat dan di luar solat pun boleh berlaku juga. Kemudian jadi sujud yang ketiga ialah sujud sahwi. Sujud sahwi ni kita akan bincangkan tentang sujud sahwi selepas ini. Jadi sujud sahwi ni berlaku ketika bila? Sujud sahwi ni hanya berlaku ketika solat sahaja. Tiada sujud sahwi dilakukan di luar solat, tak ada. Kemudian yang keempat ialah sujud syukur. Kemudian yang keempat ada sujud syukur. Sujud syukur, bila kita nak buat sujud syukur ni di luar solat sahaja. Tak ada orang buat sujud syukur dalam solat. Tak ada. Jadi itu 4 jenis sujud yang ada. Pertama, dah ulang balik sujud rukun solat. Sujud rukun solat ni lama pun sujud solat, maka hanya berlaku dalam solat. Kemudian kedua, sujud tilawah. Sujud tilawah ni boleh berlaku di dalam solat dan boleh juga berlaku di luar solat pun boleh. Kemudian sujud sahwi. Yang ketiga, sujud sahwi. Sujud sahwi ni berlaku hanya di dalam solat. Kemudian sujud syukur. Yang keempat, sujud syukur. Sujud yang dilakukan hanya ketika luar solat. Tiada orang buat sujud syukur dalam solat. Itu 4 jenis sujud yang ada. Sajalah sharekan. Okey. Sekarang kita masuk tentang sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa? Sebelum kita masuk sebab-sebab, sebelum kita cerita tentang sebab-sebab yang melakukan sujud sahwi itu apa? Sujud sahwi ialah sujud 2 kali yang dilakukan sebelum salam kerana terjadi sebab-sebabnya. Sujud sahwi ialah sujud 2 kali yang dilakukan sebelum salam, sebelum kita Assalamualaikum warahmatullahi dan solat tu, kerana terjadi sebab-sebabnya. Hukum melakukan sujud sahwi ni ialah sunat. Hukum melakukan sujud sahwi ni ialah
solat. Tiada sujud sahwi yang kita buat. Tiada sujud sahwi yang buat wajib buat, tak ada. Sujud sahwi hukum nak buat je ialah sunat saja. Jadi sekarang itu sujud sahwi lah. Sekarang kita masuk sebab-sebab sujud sahwi. Asbabu sujudi sahwi arba'atun. Bermula sebab-sebab sujud sahwi itu ada 4. Al-awwalu, yang pertama, sebab yang pertama, tarku ba'dil bil ab'adis salati au ba'dil ba'di. Yang pertama ialah meninggalkan ba'dil bil ab'adis salah, meninggalkan satu sunat ab'ad daripada ab'adis salah, daripada sunat-sunat ab'ad yang ada di dalam solat. Au ba'dil ba'di, ataupun kita meninggalkan sebahagian daripada sunat ab'ad itu. Jadi sunat ab'ad ni apa? Sunat ab'ad ni apa? Sunat ab'ad ini ialah sunat yang berat. Sunat yang berat, yang di mana sunat dia tu hampir mendekati wajib. Sunat ab'ad ini diambil daripada perkataan ba'du. Ba'du ni maksudnya sebahagian. Kenapa dikata sebahagian? Kerana sunat ini dia seakan-akan dah menjadi seperti sebahagian daripada solat. Seakan-akan perkara sunat ab'ad ini dia dah seakan-akan menjadi sebahagian daripada solat. Sedangkan ia tidak. Sebagai contohnya tasyahud awal. Sebagai contohnya tasyahud awal. Maka seakan-akan tasyahud awal ni dah sebahagian daripada solat dah. Akan tetapi sebenarnya dia bukan sebahagian daripada solat. Dia seakan-akan dah terjadi, dia seakan-akan termasuk dalam sebahagian daripada solat. Tapi dia bukan. Sebab tu kalau kita tengok sunat-sunat ab'ad ni biasa orang jarang tinggal. Orang buat, orang apa nak, orang nak cepat bala pun, orang nak apa, dia nak cepat solat ke apa kan. Biasa solat ab'ad ni jarang sekali orang tinggal. Contoh tasyahud awal, orang kalau nak cepat bala pun dia nak solat kan, ada kerja ke, ada benda nak kejar ke apa kan. Jarang sekali lah bila dia nak solat, bila dia solat tu dia tinggal tasyahud awal, jarang-jarang lah. Kerana apa? Kerana solat ab'ad ni dia seakan-akan dah sebahagian daripada solat. Jadi dia bukan. Kerana itulah namanya solat ab'ad. Jadi apabila kita meninggalkan solat-solat ab'ad, maka maka disunatkan untuk kita lakukan sujud sahwi. Apa yang ada untuk solat ab'ad, itu nanti kita akan masuk bab dia. Bab yang menerangkan solat ab'ad ni ada nanti. Tidak kira kita tinggalkan solat ab'ad itu secara sengaja ataupun tidak sengaja kita tinggalkan, solat berlaku, tetap sunat melakukan sujud sahwi. Kemudian yang kedua, asali, sebab yang kedua, asali fi'lu ma yubtilu abduhu wala yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Fi'lu ma yubtilu abduhu wala yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Melakukan perbuatan ataupun melakukan apa-apa yang yubtilu abduhu, yang jikalau dilakukan secara sengaja, batal benda itu. Wala yubtilu sahwu, dan tidak batal kalau kita buat benda tu secara lupa. Idza fa'alahu nasiyan, kalau kita melakukan benda tu dalam keadaan lupa. Benda yang kalau kita buat secara sengaja batal solat kita, tapi kalau kita buat secara tidak sengaja, kita buat dalam keadaan lupa, tidak batal. Apa contoh-contohnya? Contohnya seperti ketika solat kita terbakar sikit. Sikit tau, sikit. Dalam keadaan lupa. Sikit tu macam mana? Contoh macam ketika kita solat, lepas tu sebelum solat tu kita makan. Ketika solat tu ada sisa makanan sikit dalam mulut kita, kemudian kita telan. Kita telan sisa makanan tu.
Tapi dalam keadaan kita lupa yang makan ialah salah satu perkara yang membatalkan. Maka fahila izin, maka ketika itu tidak batal lah. Tidak batal lah sebab dia tertentu dalam keadaan dia terlupa. Tetapi ketika itu disunatkan untuk dia sujud sahwi. Tapi kalau dia telan tu, dia telan sisa sedikit tu dalam keadaan dia ingat, dalam keadaan dia tahu yang perkara itu batalkan, batal ke tidak solat je, maka batal. Dan begitu juga perkara-perkara lain yang kalau kita buat secara sengaja batal, tapi kalau kita buat secara tak sengaja, kita buat dalam keadaan kita lupa, perkara itu tak batal. Bila kita terbuat benda yang seperti itu, maka ketika itu disunatkan sujud sahwi. Contoh lain seperti tertambah rukun. Ah, contoh dia seperti kita solat, kemudian pada rakaat terakhir, tu kita terlupa yang itu ialah rakaat terakhir katakan. Maksudnya kita terbelung ke ataupun apa-apa, kita terlupa tu rakaat terakhir. Kemudian sebelum salam tu kita bangun. Kita berdiri. Kita nak tambah rakaat baru. Sebab kita terlupa tu rakaat terakhir sebagai contoh je. Kita tertambah rakaat. Kita bangun, kita berdiri. Lepas kita dah berdiri tu, kita teringat. Patutnya di rakaat terakhir ni. Kemudian apa kita kena buat? Kita duduk balik. Jadi ketika itu pun solat untuk lakukan sujud sahwi. Ada pun berdiri tadi tu, bila orang tu berdiri, dia berdiri tu kalau dia buat dalam keadaan dia ingat. Dia tahu itu tu rakaat terakhir tapi dia sesaja berdiri kan. Boleh ke? Maka batal lah. Tapi disebabkan tadi dia bangun dalam keadaan dia terlupa, maka tak batal. Dan ketika itu juga disolatkan dia untuk sujud sahwi. Contoh lain lagi, seperti kes terkurang rakaat. Contoh dia macam contoh solat solat maghrib lah katakan lah. Contoh solat maghrib. Lepas tu pada rakaat kedua, kita ingatkan rakaat kedua itu rakaat terakhir. Lepas tu kita dah bagi salam dah bila habis rakaat kedua tu, kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lepas tu kita terus ingat, dia baru rakaat kedua. Ada lagi satu rakaat ni. Maka ketika itu apa yang kita kena buat? Maka ketika itu walaupun kita bagi salam, kita boleh terus bangun, tambah lagi satu rakaat. Sebab zaman masih lagi dekat dan dia masih lagi tak berhadas. Ketika itu walaupun dah bagi salam, boleh terus bangun, tambah lagi satu rakaat walaupun dia bagi salam. Maka ketika itu bila dia dah habiskan rakaat ketiga dia tu sebelum bagi salam, sudah juga bagi dia untuk melakukan sujud sahwi. Kerana dia bagi salam yang dia terkurang rakaat tu, dia tidak sengaja. Maksudnya dia buat itulah keadaan lupa. Kalaulah dia bagi salam pada rakaat kedua dia tu, dia saja-saja bagi salam, dia tahu rakaat tak cukup lagi, dia saja-saja bagi salam. Batal ke tidak? Maka batal. Maka perbuatan dia bagi salam pada rakaat kedua tu, yang dia lupa tu, maka dia termasuk dalam golongan kita bincang sekarang ni lah. Fi'lu ma yubtilu abduhu wa la yubtilu sahwahu idza fa'alahu lasyan. Melakukan perbuatan yang batal kalau dilakukan sengaja, tapi kalau kita buat secara tak sengaja dalam keadaan lupa, tidak batal. Itu contoh lain lah. Apa-apa pun lah pokoknya, kalau benda tu kita buat sengaja tapi sengaja batal. Kalau buat tak sengaja dalam keadaan lupa, jadi tak batal. Bila kalau kita terbuat benda tu, maka disolatkan sujud sahwi. Yang dah bagi tadi tu contoh-contoh yang ada. Kemudian kita pergi kepada sebab yang ketiga. Ruknil qawliyin ila ghairi mahallihi. Naqlu ruknil qawliyin ila ghairi mahallihi. Memindahkan rukun qawli ila ghairi mahallihi kepada bukan tempatnya. Melakukan rukun qawli pada bukan tempatnya.
Lepas tu, kita ingat balik kan, kita revise balik rukun qauli. Rukun qauli ada berapa? Sebelum ni kita dah bincangkan. Rukun qauli ada berapa? Ada 5. Ada takbiratul ihram, qiraatul Fatihah, kemudian ada tasyahud akhir, selawat, lepas tu lah salam kan. Okey. Jadi apabila jadi apabila seorang itu melakukan rukun qauli, sesuatu rukun qauli itu bukan pada tempatnya. Apabila seorang itu melakukan rukun qauli bukan pada tempatnya, maka ketika itu disunatkan baginya untuk maka apabila dia buat tu sunat baginya untuk melakukan sujud sahwi. Kecuali kecuali takbiratul ihram dan salam. Kecuali kalau rukun qauli yang dia buat tu takbiratul ihram dan salam. Andai kata seorang itu dia buat takbiratul ihram ataupun salam bukan pada tempat dia, fahilah izin, maka ketika itu juga solat dia batal. Maka terus batal solat dia. Kalau takbiratul ihram dan salam dilakukan bukan pada tempat dia, maka terus batal. Yang baki lagi 3 tu, yang baki lagi 3 tu apabila dibuat bukan tapi tak letak pada tempat dia. Baki lagi 3 tadi tu apa? Qiraatul Fatihah, tasyahud awal, tasyahud akhir. Lepas tu lagi satu selawat ala Nabi. Apabila dibuat bukan pada tempatnya, maka sunat bagi orang yang melakukan sunat bagi orang itu untuk melakukan sujud sahwi. Contoh macam mana? Contoh macam katakan lepas seorang tu dia dah solat, kemudian lepas tasyahud akhir selawat ala Nabi kan. Lepas tu tiba-tiba lepas dia dah habis selawat ala Nabi, sepatutnya apa? Selepas selawat ala Nabi dah settle, sepatutnya bagi salam lah kan. Tiba-tiba sebelum salam tu dibaca Al-Fatihah. Contohlah dibaca Al-Fatihah kan, sesaja. Maka ketika itu Al-Fatihah tempatnya kat mana? Al-Fatihah kan sepatutnya tempatnya kan ketika dia berdiri kan. Jadi tapi ketika itu dia membacakan Al-Fatihah tu, dibaca Al-Fatihah tu pada lepas selawat tu dibaca Al-Fatihah kan. Tiba-tiba dibaca Al-Fatihah. Maka maka apa? Maka ketika itu sunatlah bagi dia untuk melakukan sujud sahwi. Dan begitu jugalah kalau dilakukan rukun qauli yang lain bukan pada tempatnya, maka sunatlah bagi dia untuk melakukan sujud sahwi kecuali salam dan takbiratul ihram. Kalau ada pun seorang tu kalau dia bagi salam dan takbiratul ihram bukan pada tempatnya, maka terus batal solat dia. Okay, kemudian last yang terakhir, iqa'u ruknil fi'liyil ma'ah ihtimali ziyadah. Iqa'u ruknil fi'liyil ma'ah ihtimali ziyadah. Melakukan rukun fi'li, melakukan rukun fi'li ma'ah ihtimali ziyadah, berserta kemungkinan berserta ada kemungkinan az-ziyadah. Rukun yang dibuat itu ialah tambahan. Rukun yang dibuat itu ialah tambahan. Berserta kemungkinan rukun yang dibuat itu ialah tambahan. Jadi yang keempat ni ialah apabila seorang itu melakukan rukun fi'li berserta dan dibuat rukun fi'li tu berserta ada kemungkinan, dia bukan yakin, berserta ada kemungkinan, ada keraguan yang rukun fi'li yang dibuat tu ialah lebihan. Ialah lebihan. Contoh paling mudah, seperti seorang itu dia solat zuhur katakan, kemudian dia nak bangun rakaat baru, dia ragu-ragu. Dia ragu-ragu sama ada rakaat dia tu ketiga ataupun keempat. Yang ni dengar elok. Dia ragu-ragu sama ada dia bangun tu rakaat ketiga ataupun keempat, dia tak tahu. Jadi apabila berlaku masalah macam ni, apa kaedahnya? Kaedahnya ialah dia tak tahu kan tiga atau empat. Kaedahnya ialah dia perlu pilih yang sikit. Maksudnya kalau dia ragu-ragu antara 3 dan 4, dia perlu pilih 3.
Dia perlu pilih 3. Maka naiklah di rokaat baru tu sebagai rokaat yang ketiga. Kemudian sempurnakanlah tambah lagi satu rokaat, ada jadi 4. Jadi kalau kenapa tak pilih 4? Kenapa tak boleh pilih 4? Sebab kalau pilih 4 ada kemungkinan sebenarnya rokaat tu ialah rokaat yang ketiga. Jadi kalau dia anggap yang rokaat tu keempat sedangkan rokaat tu adalah rokaat yang ketiga, maka maksudnya dia akan ketinggalan satu rokaat. Maka maksudnya dia akan tinggal satu rokaat. Maka macam tu dah tak sahlah solat kan. Jadi dipilihlah rokaat ketiga. Jadi bila dah pilih rokaat ketiga ni, kalau betul rokaat tu ialah rokaat ketiga, maka solat dia selesai seperti biasalah. Akan tetapi kalau ternyata rokaat ketiga tu ialah rokaat keempat, maksudnya akan ada satu ekstra rokaat yang dibuat tu kan. Ada kemungkinan. Sebab sekarang ni keadaan dia ialah orang tu dia terlupa. Dia tak sure keadaan dia rokaat dia ialah ketiga ataupun keempat. Jadi bila dia pilih yang sikit tu, dan kaedahnya memang kena pilih yang sedikit pun. Bila pilih yang sedikit tu, ada kemungkinan ada kemungkinan rokaat yang dibuat tu tertambah satu. Ada kemungkinan rokaat yang dibuat tu tertambah satu. Jadi dia termasuklah dalam golongan ni. Iqa'u rukni fi'li ma'a ihtimali ziyadah. Melakukan rukun fi'li berserta kemungkinan rukun yang dibuat tu ialah ziyadah. Jadi apabila berlaku keadaan seperti tadi tu, ada kemungkinan lah rokaat yang dibuat tu tertambah satu. Jadi ketika itu sunatlah bagi dia untuk melakukan sujud sahwi. Kerana ada kemungkinan rukun yang dia buat tu dia tertambah. Macam tu. Contoh lain juga seperti sujud kan. Sujud kan perlu 2 kali sujud. So sekarang ni dia ragu-ragu. Aku baru sujud aku baru sujud sekali ke ataupun aku dah sujud 2 kali. Aku baru sujud sekali ke ataupun aku dah sujud 2 kali. Kalau dia baru sujud sekali, maksudnya dia kena duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi sekali baru bangun kan. Tapi kalau dia dah sujud 2 kali, tapi kalau dia dah sujud 2 kali, lepas tu terus bangun. Jadi sekarang ni dia ragu-ragu, dia dah sujud sekali ataupun dia dah sujud 2 kali. Jadi dalam keadaan dia ragu tu, kaedah dia pun sama macam tadi juga. Kan? Kaedah dia sama macam tadi juga, dia perlu pilih yang sedikit. Dia perlu pilih yang sedikit. Maka dia perlu anggap dia baru sujud sekali. Maka ketika itu, ada ada kemungkinan lah kan dia akan tertambah lagi satu sujud kan. Ada kemungkinan dia akan tertambah lagi satu sujud. Jadi pun sama juga. Ini masuklah dalam kes yang ni. Iqa'u rukni fi'li ma'ahtibali ziyadah. Melakukan rukun fi'li bersama kemungkinan rukun fi'li yang dia buat tu ziyadah. Jadi macam tadi tu, ada kemungkinan lah dia akan tertambah sujud tu kan. Jadi ketika ini juga pun, sunatlah bagi dia untuk melakukan sujud sahwi. Dan apa rukun fi'li lain pun kan. Kalau kita buat tu dalam keadaan ada kemungkinan ada kemungkinan yang kita mungkin tertambah, kita buat ada kemungkinan yang mungkin kita tertambah rukun fi'li tu, maka ketika itu sunat bagi dia untuk sujud sahwi. Jadi anda simpulkan balik, maaf terlebih 5 minit, anda simpulkan balik sebab sujud yang pertama tertinggal sunat abad dalam solat. Kemudian sebab yang kedua ialah kita melakukan perkara yang kalau kita buat secara sengaja batal, tapi kalau kita buat dalam keadaan lupa tak batal. Kemudian ketiga, kita memindahkan rukun qauli bukan pada tempatnya. Kita melakukan satu rukun qauli itu bukan pada tempatnya kecuali takbiratul ihram dan salam. Kemudian yang keempat, melakukan rukun fi'li dalam keadaan ada kemungkinan rukun fi'li kita buat itu ia kelebihan. Wallahu a'lam bissawab. Ada buka ruang Q&A kalau ada. Jika rukuk atau sujud, yang perlu tawalilah tu kalau dah baca bacaan, contoh bacaan sujud, adakah perlu untuk yang perlu juga dia diam untuk tawalilah. Jadi bila ketika dia tengah baca tu untuk sujud tu, jadi bacaan kalau macam contoh bacaan sujud tu subhana rabbil a'la wa bihamdi kan, betul kan.
Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kan bacaan tu kan dah lebih daripada kadar tumaninah kan. Maka boleh lah. Maka bacaan tu, maka lepas kita baca bacaan tu tak perlu nak diam dah lah. Sebab ketika kita baca tu sendiri dah kira tumaninah lah. Selagi mana dia diam. Selagi mana ketika baca tu dia tak bergerak, maka bacaan tu, maka lepas bacaan tu dah tak perlu tumaninah lah. Sebab bacaan tu sendiri, dia punya kadar bacaan tu dah lebih daripada subhanallah. Yang tambah rakaat selepas beri salam, sama juga ke konsep dia jadi makmum, masbuk, dia terlupa bagi. Ya, sama. Sama. Kalau contohnya seperti, apa namanya, ah, kita solat, kita masbuk satu rakaat, maksudnya kita ketinggalan satu rakaat, kemudian bila imam bagi salam, kita kena tambah lagi satu kan. Kita kena tambah lagi satu. Tapi waktu imam bagi salam, kita pun bagi salam juga. Kita terlupa. Waktu imam bagi salam, kita pun bagi salam. Jadi selagi mana kita tak berhadas dan zaman dia dekat, sekejap je, maka bolehlah terus bangun, tambah lagi satu rakaat. Sama kes dia.